Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan mengenai keselamatan dan kepimpinan. Okey, definisi keselamatan. Konsep keselamatan merujuk kepada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu ataupun kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian atau kecederaan. Keselamatan juga bermaksud kepada keadaan yang selamat daripada mengalami atau menyebabkan kesakitan, kecederaan ataupun kerugian di suatu tempat semasa melakukan sesuatu aktiviti ataupun pekerjaan. Okey, definisi bagi kepimpinan pula adalah merupakan segala bentuk aktiviti yang bertujuan untuk mempengaruhi pengetahuan, amalan dan motivasi ahli-ahli. Menurut Northouse pada tahun 2009 yang diambil daripada journalarticle.ukm.my, antara kemahiran yang diperlukan oleh seorang pemimpin adalah kemahiran pengurusan ataupun teknikal, kemahiran interpersonal dan kemahiran mengkonsepsi. Menurut Otway Terry pada tahun 1929, beliau menyatakan bahawa kepimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Okey, apakah itu pengertian keselamatan dan kepimpinan? Kemampuan kepemimpin untuk mengerahkan dan menggerakkan keseluruhan bawahannya untuk mencapai target ataupun matlamat akan terciptanya budaya keselamatan kerja dalam organisasi. Operasi kepimpinan keselamatan mengacu kepada pembinaan keselamatan, rasa peka terhadap keselamatan dan menjaga keselamatan. Kunci kepada keberhasilan dalam membangunkan budaya keselamatan yang bagus adalah hasil daripada pengembangan keselamatan yang dimulai dengan pengurusan pihak atasan ataupun penganjur dalam organisasi. Seterusnya adalah teori-teori kepimpinan. Teori kepimpinan awal memberikan tumpuan kepada ciri-ciri yang membezakan antara pemimpin dengan pengikut. Hal ini kerana kepimpinan mempengaruhi pengurusan organisasi terutama dalam hal pencapaian dan keselamatan organisasi. Terdapat 4 teori kepimpinan iaitu teori trait, teori tingkah laku, teori kontingensi dan teori Z. Teori trait dikenali sebagai seseorang pemimpin dikenal pasti mengikut trait-trait yang dimilikinya. Teori tingkah laku pula adalah tumpuan kepada bagaimana pemimpin bertingkah laku dalam proses kepimpinan. Teori kontingensi adalah sesuatu gaya kepimpinan yang mungkin berkesan dalam sesuatu situasi tetapi sebaliknya berlaku dalam situasi yang lain. Teori Z pula adalah teori yang memastikan setiap anggota dalam sebuah organisasi tersebut berada dalam keadaan yang selamat. Seterusnya adalah 5 asas utama keselamatan dan kepimpinan. Yang pertama adalah memberi kesedaran, kursus, kedua penguatkuasaan, ketiga konseling, keempat siasatan dalaman dan kelima tindakan tata tertib. Memberi kesedaran, pemimpin perlulah menerapkan kesedaran tentang kepentingan asas mengenai aspek keselamatan dan kelangsungan organisasi. Penguatkuasaan undang-undang diambil kira bagi memastikan tindakan dan setiap keputusan yang diambil adalah sahih. Konseling yaitu menggunakan khidmat konseling. Konseling dapat mengenal pasti potensi diri dan pendedahan tentang ciri kepimpinan. Siasatan dalaman pula, setiap pemimpin dalam sebuah organisasi perlu membuat siasatan dalaman agar perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Akhir sekali adalah tindakan tata tertib. Tata tertib yaitu berbudi bahasa, beradab, kelakuan yang baik penting bagi memastikan kelancaran organisasi. Baik, seterusnya kita beralih kepada definisi pengurusan risiko. Menurut Simon 1998, risiko diartikan sebagai kemungkinan kerugian, kemalangan, kelemahan dan juga keruntuhan. Pengurusan risiko bermaksud mengurangkan penerimaan risiko dengan melibatkan beberapa proses seperti mengenal pasti dan menganalisis sesuatu strategi bagi melihat keberkesanan dalam menghindarkan serta mengurangkan penerimaan risiko dalam sesebuah aktiviti yang dijalankan. Manakala, terdapat pula 5 langkah pengurusan risiko iaitu mewujudkan konteks, mengenal pasti risiko, menganalisis risiko, menilai dan mengutamakan risiko serta membaik pulih dan merawat risiko. Pada bahagian ini, sangat penting untuk mengetahui tahap kesihatan seseorang bertujuan untuk membuat penyediaan awal seperti peti kecemasan serta memastikan kesemua keperluan berada dalam keadaan yang baik. Kawalan dan pemantauan risiko pula dapat dilihat menerusi program yang dilaksanakan. Pemantauan ini akan dilakukan bertujuan mengurangkan perkara iaitu perkara yang terdedah kepada berlakunya sesuatu risiko. Terdapat satu tindakan yang dipanggil workaround iaitu tindakan tidak terancang kepada kejadian risiko diperlukan apabila tiada pelan kemungkinan.
kepimpinan. Di samping itu, kawalan tindakan risiko pula melibatkan rancangan terhadap sesuatu proses yang menghubungkan pengurusan risiko serta cara sesuai yang diambil bagi menghadapi risiko tersebut. Ianya dipantau berdasarkan batu tanda sesuatu keputusan yang dibuat berdasarkan strategi pengurangan dan risiko, di mana strategi tersebut melibatkan 4 elemen penting, iaitu mengelakkan risiko, memindahkan risiko, menerima risiko dan mengurangkan risiko. Akhir sekali, untuk menjalankan atau menjayakan sesuatu program, banyak usaha serta langkah perlu diambil bagi memastikannya berjalan lancar. Jadi, terdapat 5 hasil pengurusan risiko, iaitu mencapai objektif organisasi, organisasi mahir dalam pengurusan risiko, mengurangkan kemungkinan kerugian, mengukuhkan daya tahan organisasi serta menjadi asas kukuh dalam perancangan sesuatu keputusan dapat diwujudkan. Seterusnya, rawatan bantu mula. Definisinya adalah bantuan permulaan yang pertama diberikan kepada atlet yang tercedera atau mengalami kemalangan atau sakit mengejut sebelum ketibaan paramedik, iaitu ambulans, doktor atau pakar perubatan. Objektifnya adalah untuk menstabilkan keadaan mangsa bagi mengurangkan kesakitan, untuk mengelakkan keadaan mangsa semakin serius atau bertambah teruk, menyelamatkan nyawa, mendapat bantuan doktor atau menghantar pesakit ke hospital dan membuat pesakit berasa selesa. Jenis-jenis rawatan bantu mula: DRABC, TOTEPS, RICE, EAR dan CPR. DRABC. D. Merujuk kepada danger, iaitu bahaya. R. Respond, iaitu tindak balas. A. Merujuk kepada airway, iaitu saluran pernafasan. B. Breathing, iaitu pernafasan. Dan C. Merujuk kepada circulation, iaitu peredaran darah. Jenis rawatan bantu mula seterusnya ialah TOTEPS. T untuk talk, iaitu bercakap. Bercakap dengan mangsa yang mengalami kecederaan. O untuk observe, iaitu melihat keadaan, lihat, perhatikan dan periksa tempat kecederaan dan keadaan mangsa. T untuk touch, iaitu sentuh. Sentuh bahagian yang cedera dengan perlahan dan berhati-hati. A untuk active movement, iaitu pergerakan aktif. Arahkan dan minta mangsa supaya menggerakkan anggota badan yang cedera. P untuk passive movement, iaitu pergerakan pasif. Bantu seandainya mangsa tersebut tidak dapat menggerakkan bahagian anggotanya sendiri. S untuk skill, iaitu kemahiran. Arahkan mangsa melakukan pergerakan asas seperti berdiri, berjalan, berlari dan melompat sambil melakukan kemahiran permainan yang mudah untuk memastikan tahap kecederaan yang dialami. Seterusnya ialah RICE. R untuk rest, bermaksud rehat. Rehat dari bersukan dan rehatkan bahagian yang tercedera. Kekalkan bahagian yang terlibat dalam kedudukan yang selesa dan tidak menggerakkan bahagian tersebut bagi mengelak rasa sakit dan kecederaan yang lebih teruk. I untuk ice, bermaksud ais. Letakkan ais di bahagian yang tercedera kerana ais akan menyebabkan salur darah mengecut. Ini boleh menghadkan pendarahan dan proses bengkak. Ais juga boleh mengurangkan rasa sakit. C untuk compression, bermaksud memberikan tekanan. Balut bahagian yang tercedera dengan pembalut atau bandage bagi mengelakkan bengkak. E untuk elevation, iaitu angkat atau ampuh. Angkat bahagian yang tercedera tinggi sedikit dari paras jantung sekerap yang mungkin kerana ini mampu mengurangkan bengkak. Seterusnya ialah EAR, iaitu expired air resuscitation, iaitu resusitasi udara hembusan. Ada 3 cara. Yang pertama, mulut ke mulut. Penyelamat melekapkan mulutnya ke mulut mangsa dan bernafas ke saluran udara mangsa melalui mulut. Yang kedua ialah mulut ke hidung. Dilakukan apabila mangsa mengalami kecederaan muka yang menghalang penyelamat daripada menggunakan mulut mangsa. Yang ketiga, mulut ke hidung dan mulut. Kaedah
Kaedah pilihan untuk melakukan resusitasi kepada kanak-kanak kerana mulut penyelamat boleh menutup mulut dan hidung kanak-kanak tersebut. Yang terakhir ialah resusitasi kardiopulmonari iaitu CPR. CPR ialah bantuan kecemasan yang diberikan kepada mangsa kecederaan yang tidak mempunyai denyutan nadi dan tidak bernafas. CPR juga berperanan untuk membantu jantung mengepam udara yang dihembus ke seluruh anggota badan. Apakah itu pertolongan cemas dan apakah situasi yang memerlukan pertolongan cemas? Pertolongan cemas merupakan rawatan sementara waktu yang diberikan kepada mangsa sebelum tibanya bantuan perubatan. Situasi yang memerlukan pertolongan cemas adalah situasi yang kritikal dan mengancam nyawa. Jika tidak diberikan rawatan segera, kesakitan mangsa menjadi lebih serius, mudarat dan mungkin menyebabkan kematian. Item yang perlu ada dalam peti kecemasan adalah plaster yang merupakan barangan asas yang perlu ada. Kedua, bandage untuk membalut luka dan membalut kawasan yang bengkak. Ketiga, ubat-ubatan, kain andu, kain kasar perubatan dan sebagainya. Dalam pertolongan cemas, pemubatan adalah proses menutup luka bagi menghindarkan kotoran dan jangkitan kuman. Luka-luka tidak wajar didedahkan kerana ia mudah dijangkiti kuman atau dicemari oleh kekotoran atau racun yang boleh membiak dan menjalar ke tisu-tisu yang akhirnya menyebabkan luka bernanah dan menjadi lebih serius. Pembebatan terdiri daripada gumpalan kapas, tisu, kain kasar dan sapu tangan. Biasanya kain kasar digunakan kerana ia sesuai untuk membebat luka. Pembebatan adalah diperbuat daripada jenis kain kasar yang boleh digunakan untuk menutup luka. Fungsi pembebat dan balutan. Yang pertama, mencegah jangkitan kuman. Yang kedua, mengawal pendarahan dan melindungi luka. Yang ketiga, menyerap kotoran yang keluar seperti danah dan darah. Jenis-jenis pembebatan. Pembebat biasa iaitu gauze, pembebat berubat, kain kasar yang disapu ubat membunuh kuman, parafin yang biasanya digunakan untuk luka besar, pembebat melekat, plaster digunakan untuk luka kecil. Peraturan untuk membalut. Yang pertama, membersihkan tangan dengan sabun ataupun cecair pembasmi kuman dan jangan sentuh luka dengan tangan kotor. Cuci luka daripada tempat luka ke arah keluar supaya kuman tidak masuk ke kawasan luka. Yang ketiga, lekatkan pembebat mengikut saiz luka dan jangan bercakap ataupun batuk ke arah luka. Gunakan pembalut untuk memegang pembebat. Jenis-jenis pembalut. Pembalut kain kerip yang biasanya digunakan untuk kes terseliu. Pembalut cincin diperbuat daripada pembalut tirus. Pembalut bergulung berasal daripada kain kasar. Pembalut segitiga lebar dan tirus terdiri daripada kain segitiga dari jenis kain kaliko. Okey, saya akan meneruskan penerangan dengan menerangkan mengenai kain anduh. Kain anduh mempunyai 4 bahagian iaitu puncak, hujung, tapak dan hujung sebelah kiri. Kegunaan kain anduh. Terdapat pelbagai kegunaan kain anduh, antaranya adalah untuk mengampu bahagian yang cedera atau patah, menghenti atau menahan pendarahan, menetapkan bahagian yang cedera, dapat digunakan sebagai pengipas, menutup tempat yang luka atau cedera, sebagai pengelak atau karung tuaman. Seterusnya, jenis kain pembalut. Terdapat 4 jenis kain pembalut. Yang pertama, pembalut 3 segi, pembalut lebar, pembalut kecil dan pembalut gulung. Jenis-jenis balutan anduh. Yang pertama, anduh pergelangan tangan. Cara-cara yang pertama, letakkan tapak tangan yang tercedera di atas kain anduh, kemudian tarik dan letakkan bucu atas kain anduh di atas tangan. Silangkan kedua-dua bucu hujung kain anduh di atas dan bawah, dan yang terakhir, ikatkan buku sila, kemudiannya diikat pada atas pergelangan tangan. Balutan anduh yang seterusnya ialah pembalut pad bulatan atau lebih dikenali sebagai pembalut cincin. Balutan ini digunakan apabila cedera, terkena atau tertusuk benda tajam dan ianya diperbuat daripada pembalut tirus. Ianya boleh digunakan untuk menutup luka. Seterusnya ialah anduh besar atau anduh lengan. Cara untuk menggunakan anduh ini adalah bucu kain atas anduh hendaklah diletakkan pada
siku lengan yang cedera. Kemudian ikatan buku sila diikat pada atas bahu. Seterusnya bucu atas kain anduh yang diletakkan pada siku tadi boleh dipinkan atau dilipat ke bahagian dalam supaya nampak lebih kemas. Fungsi anduh besar ini adalah untuk mengampu bahagian anggota atas yang luka atau cedera serta mengurangkan pergerakan